Ulu Langat tak nampak dalam dewan ya. Kubang Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih pada Yang di-Pertua kerana membenarkan saya untuk mengambil bahagian dalam membahaskan ucapan junjung kasih atas titah ucapan Tuanku Agong yang telah dititahkan baru-baru ini. Yang di-Pertua, dalam ucapan titah yang telah dititahkan kepada kita semua, saya memahami bahawa apa yang dihasratkan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah untuk sama-sama kita memahami, dan ucapan itu ditujukan kepada semua kita, sama ada daripada pihak Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Yang saya menganggap kita dalam Parlimen dan juga di luar Parlimen adalah mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang lebih daripada satu yang lain. Oleh sebab itu, saya juga ingin menarik perhatian supaya perkara ini boleh bukan sahaja didengari tetapi boleh diamalkan, khususnya dalam pelaksanaan dan tindakan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan selepas daripada ini. Saya juga ingin memohon supaya apa yang dihasratkan oleh tuanku untuk semua kita menghormati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya yang berada di negeri Kelantan sangat merasai perkara ini, yang selama 23 tahun berada di bawah ataupun PAS dan Pakatan Rakyat selepas daripada itu, apa yang telah diamalkan oleh pihak kerajaan persekutuan khususnya kepada pihak kerajaan negeri Kelantan, yang akan saya sebutkan sekejap lagi dalam masa yang ringkas ini. Cuma dalam menghormati keputusan rakyat ini, saya merasakan bahawa orang yang biasa kalah macam kami akan lebih mudah untuk menerima keputusannya daripada orang yang biasanya menang tapi tiba-tiba kalah. Ia akan mengambil tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak wajar dan sangat membimbangkan. Dan dalam proses penerimaan sistem demokrasi ini, saya mengambil kesempatan yang ringkas ini untuk melahirkan rasa kecewa dan merakamkan kecaman dengan apa yang berlaku di negeri Mesir, yang telah berlaku satu rampasan kuasa yang telah dibuat oleh pihak tentera terhadap presiden yang dipilih dengan sah oleh rakyat dan diiktiraf dalam sistem demokrasi yang telah lama ditunggu oleh masyarakat Mesir. Dan saya juga merasakan perkara itu patut dibuat kenyataan yang sama oleh pihak Parlimen dan juga pihak kerajaan Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, dalam mengatakan perkara yang berkaitan dengan kedaulatan undang-undang yang saya sebutkan tadi, bahawa kita tidak ada perbezaan di bawah undang-undang ini, saya kadang-kadang merasa pelik dengan apa yang telah diucapkan oleh beberapa rakan kita daripada pihak BN. Misalnya apabila diperkatakan berkaitan dengan Perhimpunan Aman dan juga demonstrasi, seolah-olah yang melakukan Perhimpunan Aman ataupun demonstrasi ini hanya di pihak PR. Sedangkan pihak BN dan juga UMNO biasa melakukan demonstrasi dan juga Perhimpunan Aman ini, tapi tidak pernah pun dikecam dan tidak pernah pun diambil apa-apa tindakan. Sepatutnya kalau demonstrasi itu tidak boleh, semuanya tidak boleh. Tetapi kenapa di pihak PR sahaja yang dikatakan mengancam keselamatan negara? Adakah kerana demonstrasi itu berjaya, perhimpunan itu dihadiri oleh ribuan ataupun ratusan ribu manusia, dan ia dibuat oleh pihak BN tidak mendapat sambutan, tiba-tiba kita yang mendapat sambutan ini dikira mengancam keselamatan dan terkeluar daripada lunas undang-undang yang ada di Malaysia. Begitulah juga apabila diperkatakan berkaitan dengan penghormatan dan juga penghinaan terhadap tuanku ataupun raja-raja yang ada di Malaysia ini.
apabila mendengar apa yang diucapkan oleh rakan-rakan kita daripada pihak BN, seolah-olah mereka sangat suci daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai penderhakaan pada pihak raja ataupun sultan yang ada di Malaysia ini. Seolah-olah hanya pihak PR sahaja yang apabila bercakap, apabila melakukan sesuatu, mereka derhaka pada raja. Sedangkan sejarah membuktikan kepada kita betapa banyak tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemuka-pemuka BN dan UMNO yang sebenarnya bukan sahaja menghina, bahkan boleh dimasukkan ke dalam tahap penderhakaan yang keras terhadap raja-raja dan juga kesultanan yang ada di Malaysia. Jadi saya mengharapkan perkara itu dapat kita fahami dan kita melahirkan taat setia kita kepada pihak Tuanku As-Sultan dan juga kesultanan yang ada di Malaysia ini, dan kita mengharapkan perkara yang sudah berlaku itu tidak akan diulangi dan tidak lagi diberikan kecaman dan juga tuduhan-tuduhan yang melulu kepada sebelah pihak, sedangkan kita juga telah melakukan perkara yang sama. Yang berhormat yang di-Pertua, dalam masa yang ringkas ini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mencadangkan kepada pihak Kerajaan Persekutuan atas asas menghormati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat memilih Kerajaan Pakatan Rakyat di Kelantan secara khususnya untuk memansuhkan terus Jabatan Pembangunan Persekutuan yang telah dibuat di Kelantan selama ini. Yang saya rasa walaupun di sana ada boleh jadi alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak Kerajaan Persekutuan, tapi sedikit sebanyak dengan penubuhan Jabatan Pembangunan Persekutuan ini telah mengganggu perjalanan pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan telah dipilih sah oleh rakyat. Misalnya apa yang boleh saya katakan, apa perlu pihak Jabatan Pembangunan Persekutuan melantik penghulu dan juga ketua-ketua kampung yang baru, sedangkan kita di Kelantan sudah ada ketua kampung dan penghulu yang dilantik secara sah oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Bukan sahaja kalau kita nak sebut membazirkan wang kepada sesuatu yang tidak diperlukan, dan sepatutnya wang yang ada itu boleh disalurkan kepada rakyat yang lebih memerlukan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Begitulah juga dengan apa yang telah disebut oleh sahabat saya daripada Bacok berkaitan dengan royalty. Saya tidak faham kenapa ada rakyat Kelantan yang begitu beria-ia cuba menafikan hak yang sepatutnya diterima oleh rakyat di negerinya sendiri. Bahkan kadang-kadang begitu bangga untuk menghalang peruntukan yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat negeri Kelantan. Kalau betul royalty itu tidak diterima ataupun tidak boleh dirasai oleh rakyat Kelantan, kenapa Kerajaan Persekutuan membayar wang ihsan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan dan sekarang ini telah memakan jumlah lebih daripada 1 juta. Apakah makna wang ihsan yang diberikan kalau boleh minta penjelasan boleh pasal royalty. Kalau yang di-Pertua bagi saya 1 jam, saya bagi lalu. Pendek je kita tak benarkan. Tak apa, tak nak merah, tak benarkan. Boleh tak? Kita dah ada jawatan kuasa khas. Boleh tak benarkan. Saya sambung. Kita boleh bincang di luar. Sila gulung. Gulung dah. Satu saya nak sebut. Kenapa kalau boleh dibayar wang ihsan, itu adalah menunjukkan bahawa negeri Kelantan dan rakyat Kelantan sebenarnya berhak untuk menikmati hasil daripada royalty ataupun hasil minyak yang ada di perairan negeri Kelantan. Dua perkara yang saya nak sebut yang akhir yang kedua. Yang pertamanya, saya bersetuju dengan apa yang telah dicadangkan oleh pihak Yang Berhormat Ketereh berkaitan dengan pembinaan stadium, yang saya merasakan Kelantan adalah satu-satunya negeri yang belum ada stadium yang telah dibina oleh pihak kerajaan pusat. Yang ada itu telah dibina oleh kerajaan negeri semenjak tahun 1978 dan sampai ke hari ini alhamdulillah tidak pernah runtuh walaupun sekali, dan stadium itu telah memberikan jasa yang sangat banyak walaupun diremehkan dan diperlekehkan, tapi saya merasakan padang yang ada di Stadium Sultan Muhammad Keempat sebenarnya lebih baik daripada apa yang ada di Bukit Jalil yang dipunyai oleh pihak FAM. Jadi saya menyokong kalau pihak Kerajaan Persekutuan membina stadium-stadium lain sebagaimana janji yang telah dibuat oleh Yang Berhormat daripada Pekan. Setiap kali datang ke Kelantan, mesti janji yang akan dikemukakan ialah untuk dibina stadium.
Begitulah juga dengan airport ataupun lapangan terbang Sultan Muhammad Keempat yang saya merasakan perlu dinaik tarafkan, bukan sahaja dipanjangkan landasannya, tetapi dinaik tarafkan sebagai lapangan terbang antarabangsa yang sekarang ini menyaksikan setiap hari hampir 58 penerbangan pergi dan balik beberapa syarikat penerbangan yang ada di Kelantan. Kalau boleh, sekarang ini sudah menjadi separa antarabangsa, sudah ada penerbangan daripada Kota Baru ke Singapura. Apa kata kalau lebih baik dibukakan menjadi lapangan antarabangsa secara sepenuhnya, misalnya untuk penerbangan-penerbangan ke Bangkok, ke China, mana rakyat yang ada di pantai timur tidak perlu lagi datang ke Kuala terima kasih Kepala Gerian. Akhir sekali, untuk permintaan sebagai ahli parlimen, kalau boleh saya ingin memohon pada pihak menteri yang menjaga parlimen ini supaya dinaik tarafkan sedikit penggunaan internet yang ada dalam dewan, kerana saya cek tadi, walaupun saya difahamkan di Kuala Lumpur ini kelajuan yang sepatutnya yang boleh dicapai adalah 20 megabyte per second, tapi dalam parlimen ini 0.5 pun tak dapat. Saya minta supaya dipertingkatkan untuk kemudahan kita semua. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih.